Bertemu kembali dalam Bisnes Awani, konsep perniagaan franchise sememangnya sudah terbukti di negara maju sebagai satu strategi pemasaran yang paling berjaya untuk perkembangan sesebuah perniagaan. Industri franchise bukan sahaja melahirkan usahawan berjaya tetapi juga turut menyumbang kepada perkembangan inovasi produk dan perkhidmatan. Untuk menggalakkan usahawan franchise lebih berinovasi, Persatuan Franchise Malaysia mewujudkan Anugerah Franchise Malaysia yang memberi pengiktirafan kepada mereka yang berjaya. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai kejayaan menerusi franchise ini, bersama saya di studio adalah Abdul Malik Abdullah, iaitu pengerusi Persatuan Franchise Malaysia. Terima kasih Encik Abdul Malik kerana sudi bersama Bisnes Awani pada petang ini. Baik, sebelum kita menyentuh soal Anugerah Franchise Malaysia, mungkin kita boleh kongsikan sedikit tentang perkembangan terkini Persatuan Franchise Malaysia sendiri. Ya, saya. Persatuan Franchise Malaysia telah mula-mula ditubuhkan. Idea ini tercetus daripada yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan alhamdulillah kini kita ada lebih kurang dalam 300 lebih ahli yang aktif di dalam Persatuan Franchise Malaysia. Dan di Malaysia kita ada lebih daripada 616 jenama jenama franchise. 70% terdiri daripada jenama tempatan, manakala 30% pula jenama antarabangsa. Mungkin franchise ini kalau di bawah persatuan, apa sebenarnya bentuk perancangan untuk mungkin misi perdagangan yang dirancang di bawah persatuan sendiri untuk franchise tempatan ini? Okey, sementara ni Persatuan Franchise Malaysia ataupun industri franchise diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK. Jadi kami agak bernasib baik kerana kementerian memainkan peranan yang agresif dan proaktif dalam memperkembangkan industri franchise. Sebenarnya walaupun ekonomi dunia dilanda tsunami ekonomi, tetapi kita lihat masih ada perkembangan 15%. Setiap tahun kita dapat melihat 10 hingga 15% perkembangan dalam industri franchise. Daripada segi program-program yang dibuat oleh kementerian, ada juga di dalam negara dan juga di luar negara. Dan sementara ni kerajaan fokus kepada 4 buah negara, iaitu Indonesia, China, Middle East dan India. Ini menjadi fokus kerajaan untuk memperkembangkan industri franchise dan menggalakkan lebih banyak usahawan-usahawan franchise meneroka dan memasuki pasaran antarabangsa. Mungkin dari pihak persatuan sendiri, apa antara inisiatif yang dilakukan untuk terus meningkatkan industri franchise Malaysia? Daripada segi persatuan, kami banyak mengadakan kursus-kursus. Banyak orang masih lagi tak faham franchise. Setengah-setengah orang pula memikirkan franchise tu ialah satu jenis perniagaan yang hanya fokus kepada makanan. Tetapi ini tidak benar langsung. Makanan hanya merangkumi 34% sahaja daripada industri franchise. Franchise, kita ada franchise service sector, kita ada franchise kindergarten, kita ada franchise healthcare, kita ada franchise kosmetik, kita ada franchise driving school, manakala kita juga ada franchise tulis wasiat. Jadi kalau kita mengkaji dengan lebih mendalam, perniagaan franchise memang lebih selamat dan kurang risiko jika dibanding dengan perniagaan konvensional. Dan kita dalam program usaha persatuan ini dalam usaha untuk create awareness, untuk memastikan jangan orang tertinggal. Kalau orang yang ada duduk di bandar ataupun orang yang duduk di luar bandar, orang yang duduk di perkampungan ataupun orang yang duduk luar daripada Klang Valley, kita tak nak mereka tak mendapat galakan-galakan dan insentif-insentif yang diberi oleh kerajaan. Oleh itu, KPDNKK bersama Persatuan Franchise membuat roadshow di whole Malaysia, setiap negeri di Malaysia. Dan mungkin konsep ini bermula sejak tahun 1990-an. Jadi bagaimana bentuk konsep ini menunjukkan ataupun bagaimana kejayaannya sejak ditubuhkan dahulu, diwujudkan dahulu sehingga kini, bagaimana kejayaan usahawan-usahawan franchise ini di Malaysia dan juga industri secara keseluruhan? Ya, kalau kita lihat secara bandingan, kalau kita lihat sejak Persatuan Franchise telah ditubuhkan 17 tahun yang lalu, terdapat lebih kurang perkembangan 200% dalam industri franchise. Dan apa yang membanggakan kita hari ini, masa zaman dulu kita lihat kita yang beli franchise orang. Semua usahawan Malaysia akan pergi ke luar negara, beli franchise, bawa balik, mulakan perniagaan ataupun ambil master franchise rights.
dalam situasi itu duit akan mengalir keluar kerana kita terpaksa membayar royalty dan ini merugikan kerajaan. Tetapi hari ini alhamdulillah kita mempunyai lebih kurang 48 jenama tempatan yang berjaya menembusi pasaran global. Kita dah masuk dalam 51 negara. Jadi ini menunjukkan bahawa produk-produk kita dah boleh bersaing dengan produk asing. Dan mungkin di zaman sekarang ini, selepas 17 tahun, apa bentuk halangan baru yang mungkin dihadapi oleh mereka? Mungkin untuk ke platform antarabangsa atau bagaimana? Apakah bentuk halangan yang masih ada? Yang kita lihat sesuatu perniagaan franchise tu kadang-kadang kita kena tengok dia punya timing lah. Timing tu penting lah. Kalau kita dah buka di Malaysia, adakah kita dah bersedia untuk pergi ke luar negara? Bila masanya kita nak membuka cawangan ataupun membuka franchise outlet ke luar negara? Because franchise ni merupakan satu perkahwinan. It's a long term relationship di antara dua pihak. Okay? Jadi kita nak pilih franchisee yang betul, the correct franchisee, dan kita kena meneliti dan belajar dulu tentang negara yang kita nak menembusi. Macam mana dia punya tax law, macam mana dia punya work permit nak dapatkan pas kerja untuk pekerja, macam mana dia punya cost sewa dan sebagainya. Di setengah-setengah negara kita terpaksa membayar sewa sampai setahun. So macam mana kita nak dapat balik kita punya investment? Jadi kita kena betul-betul study market sebelum kita nak lompat, nak masuk ke negara orang. We have to do a very thorough survey, dan salah satu cara ialah mengikuti kerajaan dalam misi-misi perdagangan di luar negara. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut tentang perkembangan franchise dan juga Malam Anugerah Franchise, tapi kita akan berhenti dahulu dan kembali selepas ini dengan perbincangan tentang industri franchise Malaysia. Bertemu kembali dalam Bisnes Awani dan kita masih membincangkan tentang industri franchise Malaysia bersama Abdul Malik Abdullah, iaitu pengerusi Persatuan Franchise Malaysia. Baik, Encik Abdul Malik, mungkin kita boleh sebut soal persaingan dalam industri franchise di Malaysia. Bagaimana persaingannya? Dari segi persaingan kita nampak semakin meningkat kerana zaman sekarang you tahulah kan, kalau kita ada produk bagus, tak sampai 3 hari ke seminggu je orang dah ikut dah. Orang ikut cepat sangat. Jadi kita kena sentiasa inovasi, sentiasa berinovasi, sentiasa memastikan apa yang kita punya ekstra daripada lain-lain orang, apa yang kita punya uniqueness. Jadi kalau kita lihat daripada persaingan semakin genit, dan ini merupakan satu langkah positif kerana kita are always on our toes. If you're not on the toes, you'll be left out. So itu penting. Jadi that is one of a way to look at it as a healthy competition. Yep. Dan mungkin ada pandangan bahawa franchise ini adalah satu industri ataupun satu perniagaan yang kecil. Jadi dari segi saiz franchise itu, adakah ia bergantung kepada berapa besar kita ingin buka ataupun ia memang ada limit kepada perniagaan? Franchise sebelum ni sebenarnya ialah setengah orang kata lah, yang merupakan satu perniagaan untuk orang kaya. Kerana sebelum ni setiap perniagaan franchise melibatkan sekurang-kurangnya pelaburan RM300,000 ke atas. Dan ada banyak pihak yang tak mampu. Dan oleh kerana keprihatinan daripada Kementerian, KPDNKK telah berjaya mengenal pasti satu sistem baru, satu kriteria baru di mana dinamakan sebagai micro franchise. Dan tagline KPDNKK ialah franchise for all, franchise untuk semua. Semua orang boleh masuk franchise kerana telah mereka mengenal pasti 58 jenama yang mana pelaburan hanya di bawah RM50,000 sahaja. Dan yang amat mengkagumkan, RM50,000 pun kita dapat pinjam. Kerajaan memberi pinjaman melalui Perbadanan Nasional Berhad. So siapa-siapa yang nak memulakan perniagaan, cara inilah cara yang paling selamat. Dan orang kampung, orang kurang upaya, single mother, siapa-siapa yang tak pernah buat bisnes, saya harap dan saya menyeru agak datang dan merebut peluang ni. Baik, peluang dan platform sudah sedia ada, cuma perlu direbut. Baik, kita akan menyentuh soal penganjuran Malam Anugerah Franchise Malaysia, Anugerah Franchise Malaysia. Mungkin boleh terangkan sedikit latar belakang anugerah. Persatuan Franchise Malaysia mengadakan anugerah ni setiap tahun, dan ini kali yang ke-15 kami mengadakan Malam Anugerah Franchise pada 23 Oktober.
dan alhamdulillah telah mendapat sambutan yang hangat. Lebih dari 1,000 orang telah datang untuk malam tu, dan tetamu kehormat kita yang amat berhormat Tun Mahathir dan juga Datuk Ismail Sabri Yaakob. Dan dalam tahun ini alhamdulillah syarikat Tutti Frutti telah berjaya mengaut sebanyak 6 anugerah. Ini memang satu benda yang kata mengagumkan dan membanggakan syarikat Bumiputra, dan beliau telah berjaya memenangi franchise terbaik di Malaysia, master franchise terbaik, program CSR yang terbaik, pertumbuhan outlet yang terbaik, sales growth yang terbaik, dan memang geniklah. Dan cara pemilihan dibuat di Persatuan Franchise ni ialah cara yang sangat profesional. Kami mengadakan lebih daripada 17 panel pemilih untuk memilih pemenang. Jadi semua benda dilakukan secara transparan. KPDN KK terlibat, ada PNS terlibat, ada IPTS terlibat. Jadi dia bukan one man's decision. Dia ada kelompok dan dilakukan secara profesional. Mungkin kepada pemilik franchise di luar sana, apakah bentuk kriteria utama yang diperlukan mungkin untuk memenangi anugerah-anugerah seperti ini? Mungkin boleh serangkan sedikit. Yang penting tu kalau kita lihat syarikat franchise, panel pemilih ataupun persatuan juga akan melihat tidak hanya kepada sale. Kita juga lihat kepada franchise tu ada komplain tak, ada orang kena tipu tak, ada orang yang tak puas hati ke. Pasal bila kita menjual sesuatu franchise, sebagai franchisor, kita punya obligasi. Dan setengah-setengah orang pula bila dah ambil duit, dah collect duit franchise tetapi tak memenuhi obligasi kita. Si franchise tu banyak mengharapkan pada si franchisor. Si franchisor ialah sepatutnya tok guru yang mempunyai semua ilmu, yang memang pengalaman, yang patut membimbing. Tetapi dalam kesibukan ataupun mungkin dah buka banyak outlet, tak dapat menumpu perhatian untuk membantu franchisee. So si franchisee tenggelam, lama-kelamaan franchisor pun tenggelam lah. Nama dia akan tenggelam dululah. Nama dia rosaklah dalam market. So bila persatuan membuat satu penilaian, dia juga tidak hanya pandang kepada sale, tidak hanya pandang kepada jenama. What is your best practice? Adakah banyak aduan? Kalau dah ada macam-macam aduan kat KPDN KK mengatakan you tak support you franchisee, takkan dah dapat anugerah kan? So this is a few factors which are important, dan of course dalam membuka seberapa banyak cawangan yang boleh, dalam pertumbuhan sale, dalam menggajikan orang, memberi peluang pekerjaan kepada orang secara kolektif. Dan ini membantu pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu daripada objektif tadi, objektif persatuan, bila mereka bersaing, mereka tahu mereka nak menang, so mereka akan menginovasikan produk mereka. So setiap kali kita nampak ada produk-produk baru yang keluar, dan itu yang kita nak, healthy competition. Baik, terima kasih Encik Malik kerana perkongsian yang begitu baik sekali berkenaan dengan industri franchise Malaysia, dan itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kerana sudah bersama Bisnes Awani. Itu dia tadi Encik Abdul Malik Abdullah, Pengerusi Persatuan Franchise Malaysia, dan sekian saja Bisnes Awani. Saya Najib Arif, teruskan bersama Bisnes Awani, berita sekedap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.